السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama kalinya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada pagi subuh ini dapat lagi kita mengikuti siaran Perlis Mengaji, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita untuk kita terus-menerus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menjemput kita kembali meninggalkan dunia ini. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang dibacakan oleh baginda, yang baginda ajarkan kepada kita pada setiap kali pada waktu pagi selepas daripada subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan juga rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima olehmu, ya Allah. Jadi pada awal pagi kita, Allah Subhanahu wa taala, Nabi minta, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk kita memohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberi 3 perkara yang cukup besar dalam kehidupan. Yang pertamanya adalah ilman nafi'ah, iaitu ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah apa yang kita perolehi, ilmu yang kita perolehi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kerana ada sebahagian ilmu yang mana ianya tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kerana ilmu ini, dia ada ilmu yang membawa kepada kebaikan dan juga ilmu yang membawa kepada kejahatan. Kalau kita menuntut ilmu itu adalah ilmu yang mana membawa kita kepada perkara yang baik, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Namun jika ia membawa kepada kerosakan, sama ada kerosakan agamanya, kerosakan masyarakat, membawa kepada pecah belah dan sebagainya, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya itu. Jadi pada awal pagi ini, yang mana kita akan mendalami, kita akan mendengar sedikit satu tajuk, yang mana tajuk yang kita akan bahaskan ini adalah berkenaan dengan taubat, berkenaan dengan taubat, yang mana kita akan petik daripada kitab Riyadhus Salihin, yang mana ianya disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan taubat. Kita selalu mendengar istilah taubat itu. Taubat itu berasal daripada perkataan dalam bahasa Arabnya adalah taba yatubu taubah, iaitu ar-ruju'. Maksudnya adalah ar-ruju', iaitu kembali. Maksud taubat itu adalah kembali, yang mana secara dari segi syaraknya itu ataupun dari segi istilahnya itu, para ulama memberikan definisi kepada taubat itu adalah ar-ruju' min maksiatillah ta'ala ila ta'atih, iaitu seseorang itu dia kembali, ar-ruju', dia kembali daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud taubat, iaitu seseorang itu
dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia bergelumang di dalam kehidupannya itu dengan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak boleh terlepas daripada melakukan dosa. Kerana manusia itu dia iman manusia itu dia ada masa dia tinggi, ada masa dia rendah. Itu sebab para salafus salih menyebut iman manusia itu dia bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambahnya iman manusia itu adalah yazidu bit ta'ah. Apabila seseorang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu akan bertambah. Bila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya itu bertambah. Dan wayanqus bil ma'siyah, dan iman itu dia akan berkurang adalah apabila seseorang itu melakukan kemaksiatan. Bila dia melakukan kemaksiatan, dia keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya itu akan berkurang. Begitulah kehidupan manusia. Itu sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada orang at-tawwabin, iaitu orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia itu dia melakukan, jika dilihat kepada kehidupannya itu, barangkali pada setiap hari ada sahaja dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama ada dia tarkul wajibat, iaitu dia meninggalkan perkara-perkara wajib yang Allah Subhanahu wa taala suruh, ataupun dia fi'lul munkarat, ataupun dia melakukan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala larang. Dalam kehidupan ini barangkali kita tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Contohnya sebahagian daripada kita barangkali dengan sengaja meninggalkan ibadah solat. Sebelum ni puasa di dalam bulan Ramadan, barangkali sebahagian daripada kita meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan. Barangkali sebahagian daripada kita meninggalkan membayar zakat. Dia sampai dia ada sampai masa cukup haul dan juga nisab untuk dia mengeluarkan zakat, sama ada zakat pendapatan ke zakat pertanian. Kalau di Perlis ni dia ada harum manis dan juga penanaman padi, sama ada dia punya zakat perniagaan dia, ataupun zakat simpanan dan sebagainya, zakat emas dan juga perak. Maka jika dia meninggalkan perkara meninggalkan suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia merupakan dosa. Iaitu dosa dia meninggalkan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh di dalam kehidupan. Dia tinggalkan. Ini adalah satu bentuk dosa. Manakala satu lagi dosa adalah dia melakukan perkara-perkara yang fi'lul manhiyat, iaitu dia melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam kehidupan. Contoh di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Allah kata wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Tapi seseorang itu dia sukar meninggalkan zina. Barangkali seorang itu melakukan perkara kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Antaranya disebutkan yang dosa besar itu antaranya meminum arak barangkali, ataupun meninggalkan judi. Sebahagian daripada kita barangkali tidak boleh sukar untuk meninggalkan permainan judi itu, nombor ekor dan sebagainya. Ini juga adalah antara perkara yang haram yang perlu kita tinggalkan. Sebahagian kita juga barangkali dia solat 5 waktu, dia berpuasa, dia menunaikan zakat, tetapi ada perkara yang dia tidak boleh tinggalkan. Contohnya dia tidak boleh meninggalkan riba.
Riba adalah suatu perkara yang diharamkan di dalam agama ini. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan orang yang beramal melakukan riba itu, dan Allah Subhanahu wa taala yurbis sadaqat, memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda terhadap sedekah itu, tetapi dia beramal ataupun dia bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, maka itu juga antara perkara yang dia lakukan sedangkan itu adalah tegahan di dalam agama. Antara lagi dosa yang barangkali ramai orang lakukan, malah ianya merupakan dosa yang besar, kerana banyak hadis, banyak ayat Quran yang menceritakan berkenaan dosa ini, iaitu orang yang tidak boleh menjaga mulutnya itu. Tidak boleh menjaga mulutnya daripada apa? Daripada sama ada dia melakukan buhtan, iaitu dia memfitnah orang lain, ataupun yang keduanya adalah dia menceritakan keburukan orang lain kepada seseorang sahabatnya itu kepada orang lain. Dia cerita keburukan. Kalau dia nampak keaiban walaupun itu adalah benar, maka dia menceritakan kepada orang lain. Ini juga merupakan dosa. Dosa percakapan. Termasuklah juga dosa percakapan yang Nabi SAW beri amaran kepada kita. Dosa yang sangat besar, yang mana dinamakan sebagai namimah. Namimah ini adalah dosa memecah belahkan manusia. Seseorang itu ataupun suatu komuniti itu, ataupun barangkali seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain itu, mereka ini adalah sahabat yang baik. Kemudian datanglah seorang itu yang mana dia memutuskan hubungan antara seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain, memutuskan hubungan silaturahim antara abang dengan adik barangkali, antara anak dan juga ayah, antara anak dan juga ibu, antara anak menakan dan juga pak menakan. Ini dinamakan sebagai namimah. Dia mengadu domba, dia memecah belahkan, dia jadi batu api memecah belahkan umat. Ini juga merupakan suatu dosa besar yang berlaku di dalam kehidupan kita apabila kita tidak menjaga mulut. Nabi SAW menyebut, la yadkhul jannata nammam, tidak akan masuk ke dalam syurga itu nammam, iaitu orang yang memecah belahkan, melaga-lagakan orang lain. Ini dosa yang cukup besar. Barangkali dia melaga-lagakan seseorang itu bukanlah di atas dasar fitnah, tetapi perkara yang betul. Perkara yang betul. Tetapi dia suka untuk melihat kawan-kawannya itu, rakan-rakannya itu berpecah belah. Hak ni adalah suatu sikap yang sangat buruk, yang mana ianya merupakan suatu dosa yang besar. Malah barangkali dia menggunakan atas nama agama. Contohnya, kita katakanlah ada 3 orang, Abu Ahmad dengan Ali. Abu Ahmad dengan Ali. Abu dengan Ahmad ni adalah orang yang berkawan baik. Orang yang berkawan baik, Abu dengan Ahmad. Kemudian barangkali Abu ni dia pernah cerita sesuatu tentang Ahmad. Dia mengumpatlah kepada Ali, orang yang ketiga. Ali bila dia dengar perkara tersebut, maka dia pun pergi bagi tahu kepada Ahmad. Dia kata, wahai Ahmad, Ahmad, hantar tak bahawa Abu ni bagi tahu hang, bagi tahu aku, yang hang ni sekian-sekian, hang pemalas, hang ni cerita benda-benda yang buruk. Lepas tu dia guna pula atas nama agama. Aku cerita ni bukan sebab apa, sebab aku ni sahabat hang, kita sahabat seagama, kita saudara seagama. Maka pada waktu itu dia pada masa yang sama dia memecah belahkan antara kedua orang sahabat walaupun atas perkara yang benar. Maka kita katakan bahawa benda ini merupakan suatu dosa. Kata Nabi SAW, tidak masuk ke dalam syurga orang yang namam, orang yang melakukan namimah, iaitu orang yang memecah belahkan orang lain. Jadi begitu. Kita tidak terlepas daripada melakukan dosa. Sama ada, saya ulangi lagi, dosa itu adalah dengan kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib,
ataupun pada masa yang sama ataupun pada masa yang sama kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam kehidupan ini. Baik. Jadi dalam kehidupan ini bila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah antaranya surah Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunub innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Allah kata wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang asraf, yang musrif, yang melampau, yakni melampau di dalam kehidupan mereka, iaitu mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah. Mereka mengikut langkah-langkah syaitan, sedangkan Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikut jalan-jalan syaitan, tetapi dia lebih cenderung untuk mengikut hawa nafsu dan cenderung untuk mengikut apa yang syaitan hasut di dalam kehidupannya itu. Dia lebih cenderung untuk mengikut tipu daya syaitan itu. Baik. Jadi Allah kata wahai hamba-hambaku yang melampau di dalam kehidupan, maksudnya yang melakukan perkara yang melampau ke atas diri mereka, yakni mereka tidak mentaati Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu semua berasa lemah ataupun kamu kecewa daripada rahmat Allah, yakni kamu kecewa daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangan, walaupun seseorang itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa akan mengampuni dosa hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa lemah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang kita lakukan. Sebab kita banyak melakukan dosa tidak terbilang. Barangkali dosa itu Allah Subhanahu wa taala tutup dalam kehidupan kita. Tak nampak. Jika Allah Subhanahu wa taala nampakkan dosa kita, nescaya akan berlaku keaiban. Orang akan melihat kita dalam keadaan yang aib. Tetapi Allah itu Al-Ghafur. Allah itu menutup segala dosa yang kita lakukan daripada pandangan mata manusia. Pada masa yang sama kita nak kena bertaubat kepada Allah. Kemudian apa Allah kata? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berasa lemah daripada rahmat Allah itu. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa keseluruhannya. Allah mengampunkan dosa manusia itu, melainkan dosa itu adalah dosa syirik. Ini yang perlu kita ketahui. Dosa syirik dia nak kena kembali kepada Allah. Jika dia kembali kepada Allah, Allah ampunkan juga. Manakala dosa-dosa yang besar, wajib juga untuk kita kembali kepada Allah. Tetapi jika Allah hendak ampunkan dosa yang kita lakukan walaupun dosa besar, Allah mampu berbuat demikian. Dan Allah kata innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, dan juga maha penyayang. Ini juga adalah daripada Al-Ghafur dan juga Ar-Rahim, ini juga adalah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sebut, yang harus kita beriman, yang kemana perlu kita meletakkan nama dan juga sifat yang terkandung padanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita menyebut bahawa taubat itu adalah
kembali daripada melakukan kemaksiatan kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita akan lihat di sini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama, antaranya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi juga di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin ini, yang mana dia meletakkan 3 syarat. Bagi suatu dosa itu dia ada 3 syarat. Lepas tu dia ada satu lagi syarat tambahan yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam mensyarahkan bab ini, beliau meletakkan satu lagi syarat yang terkemudian menjadikan keseluruhannya ada 5 syarat. Baik. Syarat yang pertama, baik, bila kita bertaubat, kita nak kembali, bila kita melakukan dosa minta maaf, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah syarat-syarat untuk kita bertaubat, kita kembali kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita? Baik. Yang pertamanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, syarat yang utama, paling utama adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Yang pertamanya itu adalah kita perlu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Bi an yakuna qasdul insan bi taubatihi wajh Allah azza wa jal wa an yatuba Allah alaih. Yang dimasukkan dengan ikhlas ini adalah dengan seseorang manusia itu dia bertaubat itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, mengharapkan keridaan Allah, dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, minta maaf, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dia. Dan bukanlah taubat itu kerana orang lain. Ada orang barangkali dia bertaubat tapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana barangkali dia apa? Dia bertaubat itu kerana benda-benda yang lain barangkali. Kerana antaranya disebut di sini kerana takut supaya kerana takut jika menerima balasan daripada manusia. Contoh orang ugut dia, baru dia rasa bertaubat sebab takut dengan orang. Hak ni tidak dikira. Yang dikira ini adalah dia ikhlas kerana Allah, kerana dia tahu bahawa dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tahu dia adalah seorang hamba. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana seorang dalam hadis kursi itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Seorang hamba itu dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa kepada Allah dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan, yang mana Tuhan itu boleh mengampunkan dosa dia dan Tuhan itu boleh memberinya azab. Maka dia rasa berdosa kepada Tuhan. Bukan rasa dosa itu kerana takut kepada manusia dan sebagainya, tidak. Tetapi kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia pun bertaubat kepada Allah. Yang pertama, ikhlas. Kita rasa menyesal, malu di hadapan Allah. Kita rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa yang kita lakukan. Itu maksud ikhlas. Hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adalah an-nadam ala ma fa'al min al-ma'siyah, iaitu dia rasa menyesal dengan apa yang dia lakukan daripada kemaksiatan. Maksudnya dia rasa menyesal. Sebahagian orang barangkali dia melakukan dosa, taubatnya itu tidak diterima kerana apa? Kerana dia tidak rasa menyesal. Dia tidak rasa bersalah. Dia nak kena dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah taubat sepenuh hati, iaitu dengan dia rasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Bila dia rasa menyesal, barulah datangnya keikhlasan, syarat yang pertama yang kita sebutkan sebelum ini. Jadi dia nak kena rasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Barangkali dia duk main nombor ekor. Barangkali sebelum ni dia tak main rasa apa? Rasa bersalah.
Dia tak mai rasa bersalah, tapi lama kelamaan hidayah itu tercampak di dalam hatinya, maka dia rasa menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ay yuqli'a 'anil dzambil ladzi huwa fih, yang mana seseorang itu perlulah menanggalkan, iaitu dia tak buat lagi dosa yang dia lakukan itu. Para ulama membahaskan di dalam perkara ini. Maksud meninggalkan dosa itu, contoh seseorang itu dia minum arak. Dia minum arak. Pada masa yang sama dia makan riba. Pada masa yang sama dia mengumpat. Pada masa yang sama dia berzina. Pada masa yang sama dia main nombor ekor. Dia berjudi. Jadi dia rasa bersalah minum arak ni barangkali. Dia rasa bersalah. Maka para ulama bahaskan di sini, adakah maksud al-iqla' 'aniz dzunub, iaitu dia meninggalkan dosa ini, semua dosa besar itu dia tinggalkan, termasuklah berjudi, makan riba dan sebagainya, meninggalkan zina. Adakah perlu dia tinggalkan semua itu baru Allah ampunkan, ataupun macam mana? Sebahagiannya kata dia kena tinggalkan semua. Tapi wallahu a'lam, pandangan yang lebih kuat, Allah akan ampunkan seseorang itu jika dia menyesal di dalam sesuatu dosa, walaupun pada dosa yang lain dia masih tidak menyesal. Tapi adakah imannya itu kita boleh katakan bahawa dia itu orang yang tidak melakukan dosa? Tak, dia masih lagi orang yang melakukan dosa, dan imannya itu kita katakan baik di dalam sebahagian perkara, namun masih ada kecacatan di dalam perkara-perkara yang lain, kerana masih ada lagi dosa-dosa yang dia lazimi di dalam kehidupannya. Tapi pada dasarnya, kalau dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah daripada dosa minum arak, maka dosa itu Allah Subhanahu wa taala ampunkan, jika dia ada dua syarat yang awal tadi, iaitu ikhlas, dan pada masa yang sama dia rasa menyesal, dan pada masa yang sama dia tinggal daripada minum arak. Ada orang dia tinggal dosa, dia tinggalkan dosa itu, tapi pada masa yang sama dia duk fikir nanti dia nak buat balik dosa tu. Ini adalah dosa orang yang macam ni, Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan dosa dia, Allah tak terima taubat dia. Contoh barangkali kita katakan budak-budak nak ambil perisa SPM ke. Jadi sebab tahun ni aku nak ambil SPM lah bulan 6, nanti nak ambil SPM perisa dah dekat dah. Jadi dia pun kata dia pun tak apalah, aku tinggallah dosa-dosa ni, aku nak semayang. Tapi semayangnya itu bukan ikhlas kerana Allah, tetapi dia takut jika result SPM-nya itu akan merosot. Hak ni tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seorang itu dia bertaubat kepada Allah sebab dia tak ada kerja, hilang pekerjaan. Jadi dia tinggalkan, contoh tinggal main nombor ekor barangkali. Tinggal main judi ini. Kerana dia kata pada pandangannya itu, jika dia main judi itu dia tak dapat kerja. Tapi dalam hati dia sebut, bila aku dah dapat kerja, nanti aku nak buat balik dosa yang telah aku lakukan. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Tapi kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, berjanji, yang seterusnya, iaitu syarat yang seterusnya, iaitu yang keempat disebutkan, iaitu al-azmu alla ya'ud, iaitu dia berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Maka pada waktu itu barulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya itu. Dia kena berazam buang dosa, pada masa yang sama adalah dia nak kena berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Kemudian syarat yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama juga adalah jika dosa itu adalah berkenaan dengan orang lain. Hal ini perlu kita ambil perhatian. Maka perlulah perkara itu dikembalikan kepada tuannya, orang yang berhak. Ini disebutkan di sini. Contohnya, jika kita mengenakan riba, orang pinjam duit kita letak bunga dan sebagainya, maka apa yang kita ambil daripada duit riba itu perlulah kita kembalikan kepada tuannya itu. Ini syarat yang seterusnya, iaitu syarat yang kelima sebenarnya, iaitu jika ianya berkenaan dengan orang lain perlu dikembalikan. Ambil harta orang lain, curi harta orang lain, kembalikan ia. Para ulama bahaskan jika seorang itu mengumpat, dia perlu minta maaf kepada orang yang dia umpat. Ataupun dia fitnah, dia perlu minta maaf. Namun para ulama membahaskan juga dalam perkara ini, jika seorang itu dia mengumpat contohnya, kemudian dia rasa kalau dia bagi tahu orang yang dia umpat tu, maka dia akan bergaduh, membawa kepada perpecahan yang lebih besar, maka pada waktu itu kata para ulama, dia tak payah berbuat demikian, tapi dia berdoa kepada Allah supaya Allah ampun dosa sahabatnya itu, dan pada masa yang sama dia menceritakan kebaikan kepada orang lain tentang sahabatnya itu, dan dia berjanji dan tidak akan mengulangi ataupun melakukan dosa mengumpat itu lagi. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syarat yang seterusnya adalah syarat yang terakhir adalah apabila seorang itu bertaubat, taubatnya itu mestilah berlaku pada waktu ataupun pada tempoh yang mana dibenarkan untuk Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Contohnya, waktu bila di dalam hadis dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dalam surah An-Nisa ayat 18. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa sehinggalah apabila datang kepada mereka itu kematian, maka barulah dia nak kata tubtul an, aku bertaubat sekarang. Tak adalah taubat pada waktu itu. Lebih memperincikan lagi ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, yang membawa maksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, selagi mana seorang itu selagi mana nafas itu tidak berada di kerongkongnya itu. Maksudnya, selagi mana dia tidak dicabutkan nyawa, ataupun selagi mana kita katakan belum sampai kepada kematian itu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mengapa muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kita bertaubat kepada Allah, tapi kita kena tengok taubat kita itu kerana Allah betul-betulkah ataupun kerana apa. Itu sebab dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan tempoh taubat itu adalah sebelum daripada kita mati. Sebelum daripada kita mati. Ceritanya sekarang kita tidak tahu bilakah kita akan dijemput oleh Allah. Bila kita nak mati tak ada siapa tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian, maka tak ada siapa pun yang boleh meminta untuk dilewatkan kematian ataupun minta untuk diawalkan kematian itu. Kita tak tahu. Jadi apabila kita tak tahu, kematian itu bukan sahaja datang kepada orang yang telah lanjut usia.
kematian itu boleh juga datang kepada orang yang masih muda, sehinggalah kita katakan budak-budak, kanak-kanak juga Allah Subhanahu wa taala boleh ambil nyawa mereka. Jadi kita tidak tahu sampai bilakah tempoh kehidupan kita itu. Jadi kita nak kena sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin, yang kita sebut tadi. Allah suka kepada orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa jangan tangguh. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taubat itu Allah Subhanahu wa taala buka pintunya selagi mana matahari itu tidak terbit daripada sebelah barat. Matahari ini terbit sebelah timur, tenggelam belah barat. Mau matahari itu terbit daripada sebelah barat, maka kiamatlah alam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada matahari itu terbit daripada sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita habis, ada lagi lebih kurang 5 minit. Kita akan tengok. Baik. Bila kita melakukan dosa kepada Allah, kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kembali kepada Allah, antaranya dengan kita melakukan salat dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Ada orang tanya, ni solat sunat apa? Solat sunat mutlak ke? Solat sunat taubat ke? Pada dasarnya, jika nak dinamakan sebagai solat sunat mutlak, tak menjadi masalah. Tapi para ulama dia mengkhususkan lagi solat ini dengan menamakan solat sunat taubat, dan itu adalah lebih menepati kepada tujuan solat tersebut. Jadi para ulama menamakan solat ini adalah solat taubat. Bila seorang itu melakukan dosa, dia menunaikan solat taubat ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu an, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana wudu'ah, siapa yang berwudu dan dia memperelokkan wudunya, thumma qama fa shalla, dan dia bangun kemudian dia solat. Dia menunaikan solat sebanyak rakaatain, 2 rakaat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dia solat, yuhsinu fiha adh-dhikra wal khusyu', pada masa yang sama dia memperelokkan az-zikr, bacaan, dia memperelokkan zikir dan juga khusyuknya itu di dalam solat. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa astaghfarallah, dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafara lah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa dia. Baik, antara perkara yang boleh kita lakukan, yang terbaik sebenarnya bila kita melakukan taubat, kita nak bertaubat kepada Allah, minta maaf, adalah dengan kita mendahulukan dengan solat 2 rakaat dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang kita lakukan. Malah para ulama menyebut, sebab di dalam bab solat ini, dia ada solat yang mana waktu yang kita tidak boleh menunaikan solat. Contohnya tadi, selepas daripada solat subuh sampailah matahari terbit, kita tak boleh solat, waktu yang dilarang. Lepas pada asar sampailah matahari itu terbenam, masuk maghrib. Selepas pada solat asar sampailah masuknya waktu maghrib, itu juga waktu yang dilarang untuk kita solat. Tapi para ulama menyebut bahawa solat taubat ini adalah daripada solat zawatul asbab, iaitu daripada solat yang bersebab. Bila kita melakukan dosa, taubat itu tidak boleh ditangguh
Jadi bila tidak boleh ditangguh, solat sunat taubat ini boleh dilakukan sama ada selepas asar, boleh dilakukan sama ada selepas daripada apa? Kita solat subuh, itu tidak menjadi masalah. Kerana taubat itu tidak boleh untuk kita tangguhkan. Jadi solat sunat taubat termasuk daripada solat zawatul asbab, iaitu solat yang mempunyai sebab. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah perbahasan yang dapat kita sebutkan di dalam kuliah subuh pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan taubat, untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, bermuhasabah diri saya dan juga tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu sahaja untuk pagi ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala salah silap itu saya minta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.